Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Baik, dan jangan lupa scroll ke bawah dan rujuk juga live-live yang lepas. Ura-ura akan berlaku rombakan kabinet, saya kira semua dah dengar. Ura-ura ini sudah ada dah beberapa minggu. Okey. Jadi rombakan kabinet ni bukanlah satu perkara yang asing dalam mana-mana pentadbiran. Di bawah pentadbiran Tun Mahathir ada rombakan kabinet, di bawah pentadbiran Najib Razak pernah ada rombakan kabinet. So ini bukannya satu perkara yang ganjil. Malangnya saya dapat lihat atau dapat perhatikan seolah-olah berlaku konflik dalaman, ya, gandingan PHBN berhubung dengan rombakan kabinet. Baik, kita tahu Anwar amat perlu sokongan MP-MP UMNO untuk terus berkuasa. Sebab BN ni kalau majoriti MP-MP dia tarik sokongan, ianya mungkin membawa padah jika GPS yang sememangnya rapat dengan BN ini dia turut serta. Jadi jika UMNO hendakkan sesuatu benda, sukar bagi PMX untuk tidak setuju. Okey. Now sekarang di dalam UMNO, walaupun UMNO mengaku ya sayanglah DAP sayang Anwar dan sebagainya, tetapi ada pihak-pihak tertentu dari dalam UMNO yang menyerang pemimpin tertentu dari PKR dan DAP. Dan orang dalam, salah seorang dalam UMNO yang saya maksudkan adalah Puat Zarkashi. So Puat Zarkashi ini adalah ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan saya lihat seolah-olah dia ditugaskan untuk mengkritik Rafizi Ramli. Dan juga kadang-kadang kalau Lim Kit Siang buat satu kenyataan, Lim Kit Siang dikritik oleh pihak tertentu dari dalam UMNO. So dari satu sudut mereka mengaku dah berkahwin, dah bersaudara, tapi dari sudut lain sebenarnya pemimpin PKR dan DAP tertentu diserang oleh pemimpin tertentu dari UMNO. So apa ceritanya ni? So berdasarkan pemerhatian saya berpendapat dan juga berdasarkan pendapat pihak-pihak dalaman dari UMNO dan PKR, sebenarnya ada konflik di antara Anwar dengan Rafizi. Itu cerita dia lah. Betul atau tidak, itu saya lepas kepada anda lah. So ada konflik. Rafizi tidak begitu setuju dengan banyak perkara yang Anwar lakukan, dan Anwar pun tidak begitu gembira dengan Rafizi Ramli. Tetapi malangnya mereka adalah dua pemimpin tertinggi PKR, jadi sukar untuk ketepikan Rafizi. Rafizi sebenarnya saya difahamkan dari awal lagi tidak puas hati kerana Rafizi telah memberi janji kepada rakyat kalau dia beri kepastian kepada penyokong PH memang tidak akan berlaku kerjasama dengan kleptokrat UMNO. Kalau berlaku, dialah orang pertama akan bersuara. Tetapi akhirnya bila kerjasama berlaku, Rafizi terus menjadi tikus. Dia diam untuk satu tempoh yang lama. Sebenarnya benda ni saya dah beri amaran sebelum PRU 15 lagi. Apabila saya kata Anwar Zahid ada komplot untuk kerjasama, ada pihak tertentu yang komen, dia kata mustahil, Rafizi dah beri jaminan tidak akan berlaku. Dan saya beritahu Rafizi hanya seorang, ya. Esok bila kerjasama berlaku, Rafizi tidak dapat buat apa-apa. Akhirnya benda tu jadi. So banyak benda Rafizi tak puas hati. Tetapi apa pun, saya rasa satu Malaysia tahu Rafizi memang gagal sebagai Menteri Ekonomi. Dulu bukan main lantang dia kritik kerajaan-kerajaan terdahulu, ya. Dia pandai kritik, dan dalam kritikan dia mengkritik kerajaan terdahulu, dia seolah-olah menonjolkan diri dia sebagai hebat. Tetapi sebenarnya kalau anda rujuk balik kritikan dia terdahulu, dia tak beri penyelesaian, dia cuma kritik, dia bukannya hebat. So akhirnya dia kritik ringgit merudum, menteri tak tahu buat kerja, kerajaan ekonomi dia tidak tahu tangani, dia kritik. Tetapi akhirnya bila kerajaan sekarang ringgit mencatatkan prestasi terburuk, jauh lebih buruk daripada pentadbiran terdahulu, ya, nada dah ubah. Ada macam-macam alasan diberikan. Mereka beri alasan ekonomi dunia dan sebagainya, ya. Tetapi sebenarnya pencapaiannya terburuk berbanding dengan
kerajaan-kerajaan terdahulu. Kalau sekarang anda beri alasan ianya sebab fenomena dunia, masa dulu ringgit tak seburuk ini. Ya, so mengapa anda tidak melihat ya fenomena dunia dan sebagainya, tetapi sebaliknya anda kata menteri tak tahu buat kerja. Okey. So Rafizi dah gagal. Itu saya setuju. Jadi betul kata Puan Zarkashi yang sedang menyerang Rafizi bahawa Rafizi ni formula dia gagal dan sebagainya, dan kalau berlaku rombakan Rafizi patut diubah. Tetapi saya nak beritahu UMNO, khususnya Puan Zarkashi, Rafizi is not the real problem. Dia salah satu penyumbang. Sebab kita tahu, Puan Zarkashi tak payah cerita kat saya, UMNO dari dulu lagi pernah tuduh Rafizi sebagai kaki fitnah. Ada pihak-pihak tertentu dalam UMNO yang tuduh Rafizi sebagai kaki fitnah. Kita tahu, UMNO sendiri tahu Rafizi tak boleh pakai. I could have told you this a long time ago. Okay, Rafizi memang tak guna. Dulu kutuk kerajaan, ekonomi merudum ni, kerajaan tak tahu buat kerja dan sebagainya. Ringgit ni kerajaan tak tahu buat kerja dan sebagainya. So dia kutuk, tapi dia sebenarnya tidak pernah ada penyelesaian, dan banyak benda yang dia kata akan berlaku tidak berlaku. Contohnya dia beri formula macam mana harga minyak boleh diturunkan ya kepada RM1.8 dengan So selepas jadi menteri dia beri alasan lain ya. So inilah Rafizi. So betul kata Puan Zarkashi, tetapi Puan Zarkashi perlu ingat, UMNO perlu ingat, the problem is not really Rafizi. The problem is Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sendiri dalam ceramah-ceramah dia dulu beritahu, bila ringgit teruk, menteri tidur, bila ekonomi teruk, tak tahu buat kerja. Itu saja mereka tahu. Mereka menghasut rakyat bahawa bila ringgit teruk, bila ekonomi teruk, ianya sebab kerajaan tak guna. Ini Anwar. Jangan hanya tudingkan Rafizi, ini Anwar. Dan jangan lupa Anwar Menteri Kewangan ya. So mereka hasut rakyat ya, dan orang Anwar terlibat. Dan apabila Anwar sudah jadi Perdana Menteri, pertama sekali dia lantik orang yang sendiri kita tahu tak guna sebagai Menteri Ekonomi. Kedua, Anwar ambil peranan sebagai Menteri Kewangan. Menteri Kewangan lebih penting dari sudut hal ehwal ekonomi dan kewangan negara berbanding Menteri Ekonomi sendiri. So Anwar nak pikul tanggungjawab itu. Kononnya Anwar hebat, dulu dia pernah terlibat dengan IMF lah, apalah. Tapi kita lihat prestasi ringgit terburuk tahun ini dan lebih buruk daripada pentadbiran Ismail Sabri dan pentadbiran Muhyiddin Yassin. So kalau dulu mereka kata kerajaan gagal, kerajaan tidak tahu buat kerja, menteri tidur, Anwar sendiri kata mereka tengah tidur. Habis sekarang apa alasannya? Jangan lihat kat negara luar. Kalau ikut logik Anwar, kerajaan ni lagi gagal, menteri dia lagi tidur ya, lagi tak tahu buat kerja. So don't blame Rafizi, blame the government, the whole government. Kerajaan ini sudah gagal ya. So saya lihat apa yang UMNO atau pihak tertentu dalam UMNO sedang buat ialah sedang menekan Anwar supaya bila berlaku rombakan, barangkali mereka nak orang mereka untuk jadi Menteri Ekonomi. Mereka hendak Anwar letak lebih ramai Menteri UMNO. Dan saya difahamkan ada kemungkinan UMNO mahu Johari Ghani jadi Menteri Ekonomi. Dan Anwar dalam keadaan tertekan, dia tidak boleh kata no kepada UMNO. Sebab kerajaan ini boleh tumbang pada bila-bila masa ya. So jangan kata Anwar ada majoriti 2/3. Jangan lupa majoriti yang ada dalam kerajaan ini sebenarnya tidak menyokong Anwar selepas PRU 15. Tapi GPS dan GRS sebagai contoh, mereka terpaksa sokong bila mereka dapat nampak barisan pergi menghala ke Anwar. So Anwar terpaksa jaga hati Zahid, jaga hati UMNO. So bila UMNO serang Rafizi, Anwar tidak ada pilihan ya. Percayalah, Anwar tidak ada pilihan. Saya cabar Anwar pertahankan Rafizi dan tegur Puan Zarkashi. Adakah Anwar berani tegur Puan Zarkashi dan pertahan Rafizi? Tak boleh. Anwar tak berani ya. Dan Anwar tak akan pun, saya percaya, kerana saya yakinlah ada konflik di antara Anwar dengan Rafizi. Tetapi sekalipun ada konflik, demi untuk menunjukkan kepada UMNO bahawa mereka tidak boleh menuntut bukan-bukan, saya cabar Anwar ya, tegur Puan Zarkashi. Kata kat Puan Zarkashi, kalau nak cerita benda-benda nak kritik kerajaan,
ikut saluran yang betul. Jangan bermaharaja lela, jangan kurang ajar, jangan buat di umum. Saya cabar Anwar. Sebab kalau Anwar tak tegur Puan Zarkashi, akan berlaku konflik dalaman PKR. Rafizi akan tertanya-tanya, kenapa Anwar tak pertahankan saya? Adakah Anwar sendiri bersubahat dengan UMNO untuk nak singkir saya? So macam-macam persepsi boleh timbul. So saya rasa Anwar perlu tegur Puan Zarkashi. So beranikah Anwar tegur Puan Zarkashi? Kita sama-sama lihat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.